Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang turut bersama-sama kita pada petang ini iaitu dalam sesi Wacana Selasa siri ke-13 yang dibawakan khusus oleh Pusat Kewangan Sosial Bank Islam Malaysia Berhad. Saya Nur Azlin Hazwani, moderator anda pada petang ini, dan pada episod kali ini juga bukan sahaja kita ditemani oleh panel-panel yang hebat-hebat belaka, kita juga ditemani oleh moderator kedua kita iaitu di sebelah saya, Saudari Ummu Hanan Mahtar. InsyaAllah, seperti biasa kita akan bersiaran pada setiap hari Selasa, 2 minggu sekali pada setiap bulan dan di Facebook Bank Islam dan juga di Facebook Sadaqah House jam 5 petang dan akan kita bincangkan realiti-realiti kehidupan dan juga pelbagai isu-isu masyarakat yang berlaku di sekeliling kita dan bagaimana Pusat Kewangan Sosial itu peranannya untuk mengatasi dan menangani setiap perkara tersebut. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, di pentas wacana Selasa ini juga kita bawakan bersama tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berkaliber bagi bersama kita membincangkan tentang sesuatu isu tersebut. Jadi tajuk kita pada petang ini juga tidak kurang hebatnya iaitu tentang peranan surau-surau sekolah membina ummah. Jadi bagaimana kita lihat sebuah surau di sekolah itu dapat dijadikan sebagai medium untuk meningkatkan sasiah diri seseorang pelajar itu. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya persilakan Hanan untuk mempersilakan panel-panel kita pada hari ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 3 ahli panel hebat yang akan berkongsi pandangan tentang tajuk yang telah dinyatakan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ketiga-ketiga ahli panel kita hari ini. Ahli panel pertama ialah Ustaz Muhammad Zamri bin Basir, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Malaysia, berasal dari Negeri Sembilan dan telah selama 29 tahun, bermula sebagai guru pendidikan Islam. Ahli panel kedua ialah Ustaz Wan Zayu Hisham, Wan Yusof, penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan ahli panel ketiga ialah Ustaz Ahmad Fauzi Yaakob, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri, berasal dari Negeri Kedah dan ditugaskan di Sarawak sejak tahun 1963. Saya serahkan balik kepada Nur Azlin. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, program Anugerah Surau Imarah Sekolah-Sekolah atau kita kenal pasti sebagai ASIS merupakan sebuah program imarahan surau yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM dan juga telah berkolaborasi bersama Bank Islam Malaysia Berhad. Jadi program yang telah mendapat sambutan yang sungguh memberangsangkan ini juga bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap pelajar itu sendiri. Tanpa kita melengahkan masa, insyaAllah kita jemput panel pertama kita iaitu Ustaz Muhammad Zamri bin Basir bagi menceritakan lagi lebih lanjut tentang topik kita hari ini. Baik Ustaz, sebagai permulaan, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang keberadaan surau atau musolah itu di setiap sekolah kan? Adakah ini merupakan satu kemestian bagi setiap sekolah itu dan apakah antara pengisiannya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Cik Azlin Hazwani dan juga Muhanan. Seterusnya sahabat saya Ustaz Muhammad Fauzi, Pengetua SMK Agama Miri, dan juga sahabat saya Ustaz Wan Zayu ya, ataupun Ustaz Wan Zayu ni kita lebih katakan artis lah ni ya, orang yang hebat dalam motivator ya, kami pernah panggil. Okey, untuk menjawab soalan tu dalam masa ringkas ini diberikan kesempatan kepada saya berkaitan dengan adakah ia satu kemestian bagi setiap sekolah dan apakah antara pengisian terhadap surau di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Surau, musalla ataupun tempat solat yang ada di sekolah adalah satu kemestian ataupun satu yang perlu ada kerana sekolah tersebut ada menawarkan mata pelajaran pendidikan Islam. Jika sebuah sekolah ada menawarkan mata pelajaran pendidikan Islam di bawah Akta Pendidikan 1996 bahawa apabila ada seorang ataupun pelajar Islam paling kurangnya 5 orang, kalau atas 1996 seorang saja, boleh diajar pendidikan Islam di sekolah tersebut dengan guru dipanggil guru pendidikan Islam ataupun guru yang diiktiraf oleh Jabatan Pendidikan Negeri ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengajar pendidikan Islam yang sebenar. Apabila ada pendidikan Islam, pastinya ada ibadah solat, pastinya ada amali solat, pastinya ada bagaimana kita nak menunaikan ibadah solat yang terdapat dalam rukun Islam. Oleh sebab itu surau ataupun dipanggil musalla ataupun tempat solat di sekolah mesti ada. Apatah lagi pada tahun 2005 telah ada program JACOF iaitu Jawi Al-Quran Asas Bahasa Arab dan Fardu Ain. Bila sebut JACOF, kita tak lari daripada Fardu Ain bahawa anak-anak pelajar di sekolah rendah akan belajar Fardu Ain, termasuklah satu khususnya iaitu kem bersari solat. Apabila solat, kena ada amalinya, kena ada bagaimana nak melaksanakannya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, solatlah seperti mana aku solat. Bagaimana? Maka apa diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, begitulah kita nak ajar pada anak-anak kita. Namun begitu, bagaimana nak adanya? Kena ada musalla, kena ada surau, kena ada tempat solat, ya. Tengkuang ni tempat yang bersih yang boleh kita tunjukkan kepada anak didik kita supaya bagaimana solat tersebut dan bagaimana surau itu digunakan untuk apa. Itu yang pertama ni, kita dedahkan anak-anak kita surau untuk solat. Itu nak letakkan dalam minda itu pada anak pelajar bahawa surau tempat kita ibadah. Yang utamanya melakukan ibadah solat. Walau bagaimanapun dengan adanya beberapa perubahan tuan-tuan apabila dikatakan tempat surau dan juga musalla yang ada di sekolah, selain daripada itu dengan adanya program camp ataupun kurikulum bersepadu tahfiz ataupun tahfiz model ulul albab temua yang berada di MKA dan juga SABK. Mereka ini perlukan surau untuk program tasmi' Al-Quran bagi anak-anak pelajar kita. Selain berada di dalam kelas dan juga berada di tempat-tempat yang lain, tempat musalla, surau, tempat solat juga dijadikan untuk program untuk tasmi' Al-Quran. Itu bagaimana pelbagai pengisian boleh kita lakukan. Selain daripada kita ibadah solat dilakukan di surau tersebut, kita ada program baca Al-Quran, kita ada program ceramah, kita ada program tazkirah, kita ada program yang paling penting tuan-tuan, kalau di sekolah rendah kebanyakan sekolah akan menggunakan surau sebagai pengajaran dan pembelajaran. Kalau dahulu ini saya cerita sebelum pandemik ni. Kalau sekarang pandemik ni kita PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian. Tetapi kalau dahulu surau, musalla dijadikan salah satu tempat untuk kita jadikan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dan juga mata pelajaran bahasa Arab dan juga mata pelajaran lain. Tidak mustahil ada mata pelajaran lain juga digunakan surau untuk mengajar. Sebab surau itu satu tempat yang boleh kita jadikan untuk pusat pembelajaran, one stop center bagi perkara-perkara ibadah. Belajar itu ibadah, tak kira lah, bukan saja pendidikan Islam, malah mata pelajaran lain. Jadi untuk itu apabila kita dah ada surau, pastinya kita nak surau seronok. Kita nak anak-anak kita masuk surau, seronok masuk surau. Bestnya masuk surau. Nak pergi ke surau bila-bila masa. Sebab banyak program yang kita nak adakan di surau. Selain daripada itu, selain tazkirah, kita ada program-program macam jenazah, program memandikan jenazah dan juga mengkafankan jenazah, solat jenazah dan sebagainya. Banyak perkara yang kita berlakukan. Semua hari kebesaran Islam juga kita akan bermula daripada surau sebelum kita bawa keluar. Itu di antaranya. Kenapa surau itu dan pengisiannya yang ada di sekolah. Itu Azlin, boleh? Ya, ataupun dah boleh, cukup masa ni. Ada lagi? Baik. Okay. Masih Ustaz. Saya memang setuju dengan apa yang Ustaz kata, di mana surau itu merupakan tempat yang penting bagi melakukan ibadah. Jadi daripada kecil kita kena tunjukkan kepada mereka betapa pentingnya surau itu kan Ustaz. Baik, seperti yang kita
Seperti yang kita katakan tadi, program ASIS ini itu telah dilaksanakan oleh KPM dan juga Bank Islam. Mereka telah menjalinkan hubungan dan kerjasama sejak daripada tahun 2013 lagi untuk menjayakan program ini. Tapi untuk sekarang ni saya telah dipahamkan ianya telah diinovasikan menjadi penarafan surau imarah sekolah-sekolah, iaitu PERSIS. Jadi boleh Ustaz terangkan dengan lebih lanjut tentang program yang baru ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Okey. Alhamdulillah, selepas ada surau, maka kita berfikir ke arah bagaimana, saya kata tadi, bagaimana rasa anak-anak pelajar kita seronok terhadap surau, sukakan surau. Maka kita letakkan ia bukan satu pertandingan membezakan, tapi satu pertandingan sebagai untuk mengimarahkan surau. Sebab kita panggil anugerah surau imarah surau sekolah bermula tahun 2013. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, terima kasih, orang kata apa, terima kasih Daun Keladi, boleh beri lagi Bank Islam. Ya, Bank Islam Malaysia Berhad telah menunjukkan komitmen dengan Kementerian Pendidikan, khususnya bahagian pendidikan Islam, dengan menyediakan platform hadiahnya kepada pemenang-pemenang mulai 2013 sehinggalah yang berakhirnya 2019 untuk ASIS Anugerah Surau Imarah. Bagaimana kita mengadakan ASIS itu bagi pelajar-pelajar suka akan surau, dan akhirnya kita buat evolusi perubahan daripada anugerah surau imarah kepada penarafan surau imarah sekolah-sekolah. Maknanya apa? Setiap sekolah di Malaysia, 10,000 buah sekolah ini kita akan tarafkan. Kita akan beri bintang. Walaupun dia dapat 1 bintang permulaannya, itu sebabnya daripada hero to zero, daripada zero to hero tu kita akan tahu ceritanya nanti. Tapi nak menyatakan bahawa daripada 1 bintang hingga 5 bintang, inilah kita nak jadikan surau kita selain daripada tempat ibadah, tapi tempat keseronokan anak-anak kita untuk belajar. Sebab apa? Ada 5 rasional kenapa kita adakan PERSIS ataupun ASIS. ASIS ini anugerah surau imarah yang kita berakhir pada 2019. Masuk tahun 2020, kita melalui evolusinya kepada penarafan surau imarah, kita jadikan surau ini, kita jadikan bintang seperti mana hotel tuan-tuan. Hotel 2 bintang, 3 bintang, kan hotel 5 bintang orang suka. Jadi kita nak surau 5 bintang, anak-anak suka pergi ke surau bukan saja mengerjakan ibadah, tetapi boleh duduk di situ dengan rasa tenang, aman, selesa. 5 rasional saya bawa secara ringkas. Yang pertamanya, surau adalah syiar dan imej Islam di sekolah yang perlu diberi perhatian. Bersandarkan ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, iaitu apa? Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, pada orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Iaitu apa? Orang yang telah mendirikan solat, orang menunaikan zakat, tidak takut kepada sesiapa selain pada Allah, maka mereka lah orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Dan orang inilah yang akan memakmurkan surau. Siapa? Kitalah. Sebab itu surau adalah syiar dan imej Islam di sekolah yang perlu kita beri perhatian. Yang keduanya adalah untuk menggerakkan aktiviti keagamaan yang menarik dan berkesan. Ya. Aktiviti keagamaan banyak, tetapi kadang-kadang sekadar engkau buat apa? Suruh aku buat ceramah je. Aku buat apa? Suruh aku buat kuis, kata. Suruh aku buat pertandingan forum, suruh aku buat pertandingan pidato. Bukan saja ceramah. Kita ni kadang-kadang tak ada ceramah, panggillah tuan guru datang ceramah ke sekolah. Okey, banyak. Yang ketiga, untuk menarik minat pelajar untuk berada di surau dan memanfaatkan setiap detik semasa berada di surau. Di surau, selain ibadah, dia rasa tenang, rasa aman. Dia kata dapat berfikir, ya Allah, kata dapatnya sambil tunggu mak ayah balik ambil sekolah tu, tak duduk di mana-mana dah, duduk di surau. Sebab di surau ada perpustakaan, di surau ada tempat pembacaan, di surau ada tempat yang boleh kita untuk buat rujukan, dan di surau boleh bertemu mesra, bersilaturahim dengan rakan-rakan yang lain. Ini jadikan surau. Yang keempat, menggalakkan pihak pentadbiran dan warga sekolah mengurus surau dengan efisien dan sistematik. Pihak pengetua, pihak guru besar, pentadbir, penekanan, sehinggalah kepada tukang kebun ataupun kepada security sekalipun, masing-masing rasa tanggungjawab terhadap surau dan jadikan surau itu begitu efisien dan sistematik. Tuan-tuan, jangan kita terkejut satu hari nanti, ya, surau di sekolah menggunakan QR code. Sekarang dah ada dah. Bukan saja QR code, dan Bank Islam pun telah permudahkan kita. Mungkin ada QR code untuk menderma. Datang saja surau, scan QR code, derma RM10. Itu kalau RM10.
kalau lebih lagi okey. Ya. Jadi yang kelimanya untuk menggerakkan silaturahim antara warga sekolah melalui pelbagai aktiviti seperti dakwah, kurikulum, co-kurikulum dilaksanakan. Berlatih nasyid, berlatih hafazan, berlatih pesta pantun, ya, dan berlatih, jangan berlatih boria, itu lain. Dan berlatih boria di surau, parah cerita. Tapi nak menyatakan bahawa aktiviti dakwah, kurikulum dan kurikulum yang bersandarkan pendidikan Islam dan bahasa Arab, ini kita gunakan di surau. Jadi anak-anak pelajar tak mengatakan surau untuk solat saya tak. Ya, anak-anak pelajar akan mengatakan bahawa surau ini pelbagai kegunaan. Sebab itu pentadbir, tak kira lah di peringkat sekolah, peringkat JPPD, Pejabat Pendidikan Daerah, peringkat Jabatan Pendidikan Daerah, apatah lagi peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya kami, Bahagian Pendidikan Islam dan kami sektor pembangunan program Adab yang tackle ataupun yang mengambil berat berkaitan dengan pengimarahan surau ini. Oleh sebab itu, tahun ini mulai tahun 2020 walaupun kita hentikan sementara sebab pandemik, kita akan mula pada tahun 2022 nanti, kita akan taruh keseluruhan 10,000 buah sekolah yang berada di Malaysia daripada 1 bintang sehinggalah kita iktiraf dia sebagai 5 bintang yang terbaik, the best among the best, kata orang kampung saya, Umu. Ya. Umu dah keluar tu macam dah habis ya masa tu, Umu. Ya. Terima kasih Boleh, okey. Ustaz Zamri. 5 perkara yang nak kita menyatakan bahawa kenapa dan mengapa ASIS dan proses ini kita adakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Zamri di atas perkongsian Ustaz tentang sumbangan aktiviti surau di sekolah-sekolah, 5 perkara penting yang disebut dan kemajuan yang telah dicapai bersama KPM dan Bank Islam semenjak 2013. Kita akan menyambung kepada ahli panel seterusnya. Untuk soalan kedua, saya tujukan kepada Ustaz Wan Zayu Hisham, Wan Yusof. Ustaz, sejak ASIS bermula pada tahun 2013 yang lepas, macam-macam inisiatif dan usaha kreatif daripada setiap negeri untuk menyediakan surau serta musalah di sekolah menengah dengan sekolah rendah di negeri masing-masing dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Di negeri Selangor, apa peranan jurulatih utama ASIS Persis dalam membantu sekolah-sekolah dan bagaimana Ustaz melihat perkembangan yang berlaku daripada mula dulu sehingga sekarang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih Umu atas soalan yang dikemukakan. Di dalam satu soalan tu ada 2-3 perkara yang saya ingin kongsikan di sini, kalau boleh bantu admin untuk naikkan slide saya. Okey, baik. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan semua? Dan moga-moga dalam keadaan baik. Anda berada di Facebook Bank Islam ataupun Sedekah House. Pastinya pada pagi petang ini saya ingin berkongsi 2-3 perkara dengan anda semua berkaitan dengan apa yang telah dilakukan di JPN Selangor dulu. Dan saya Wan Zayu Hisham, sekarang saya bertugas di Pengurusan Unit Hal Murid Sektor Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Baik, kita mulakan begini. Saya nak mulakan soalan ini begini. Pada tahun 2016, 2017, kami mulakan salah gelombang ASIS itu di Selangor dengan mengadakan convention ASIS ataupun convention Surah Imarah yang pertama. Tak pernah dibuat lagi lah pada masa itu. Semua JPN tak buat lagi. So kami mendapat idea itu. Untuk mengadakan convention ini. Kenapa kami mengadakan convention ini? Ada sebabnya. Okey, convention yang pertama kami buat tahun 2016 dan 2017. Antara usaha-usaha yang kami lakukan pada masa itu. Kerana apa? Kerana menepati apa perancangan kami. Ini perancangan kami. Jadi saya dedahkan pada tuan-tuan puan apa yang telah dilakukan oleh kami pada tahun 2016, 2017, 18 dan 2019. Dan ini antara faktor-faktor kejayaan kami ASIS kebangsaan. Baik. Pertama sekali, kami mula sekali pada 2014-2015 sudah ada lonjakan di ASIS di Negeri Selangor pastinya. Dan alhamdulillah dengan syukur juga dengan bantuan JU dan sebagainya, dengan PGB sebagainya, dengan PPD terutamanya dari unit pendidikan Islam pastinya. Jadi kami bermula dulu dengan tarik perhatian dulu. Kita nak tarik crowd dulu untuk kenal tu ASIS tu apa sebenarnya. Surau ni apa, nak buat apa benda macam ni ya. Kena banyak belanja lah, kena ini, susah lah. Macam-macam. So kami tarik perhatian dulu dengan mengadakan convention. Kami macam nak menjual dulu apa yang ada sebenarnya dalam ASIS ni. Sebab ramai orang salah faham
tentang ASIS. Jadi kami nak mereka faham apa itu ASIS. Lepas mereka dah faham PG, PPD faham dan apa yang penting ialah mereka juga akan believe, akan percaya bahawa oh ini hanya begini, begini, begini. Dan bila percaya, kita naikkan lagi stage mereka kepada pilih dan buat. Oh, okey, saya nak wakil daerah. Saya nak sekolah kami wakil negeri. Kami nak wakil Johan negeri, Johan kebangsaan. Bila pilih buat, dia ada impak dia. Kita pergi stage yang paling tinggi adalah impak atau result yang mereka akan dapat daripada hasil daripada gerakan ASIS itu sendiri. So nampak dia tarik perhatian, faham, percaya, pilih buat dan impak itu penting. Baik, seterusnya juga. Ini adalah group think lama kami lah, PDSI. Dulu nama PDSI, rakan-rakan. Kami semua tak ada tinggal Ustaz Sofan seorang lagi dalam tu lah. Di masa lagi dia inspire, kami semua dah membawa hal itu masing-masing. Baik, ini adalah kejayaan-kejayaan yang bila impaknya daripada apa yang kami rancang tadi, daripada tarik perhatian sampailah faham, percaya, faham dan juga mereka sampailah mereka dapat impak dan kesannya mereka berjaya di peringkat kebangsaan. Tapi itu bukan matlamat utamanya. Utama-tama impaknya adalah dari segi apa? Kami nak melahirkan sejumlah pelajar-pelajar yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan usaha-usaha dakwah itu sendiri, iklim dini di sekolah itu sendiri. Jadi antara perkara-perkara yang kami jalankan adalah dalam ASIS ini bukan sekadar pertandingan semata-mata. Pertandingan itu sebagai platform, sebagaimana Ustaz Zamri terang tadi. Ia hanya platform sahaja. Kalau tak ada pertandingan, tak ada gerakan besar-besaran dilakukan. Sebila ada pertandingan, maka mereka masih bersungguh-sungguh. Wang tunai yang ditawarkan oleh Bank Islam Sugih daripada tahun 2014, 14 sampai sekarang ni, subhanallah, sangat membantu. Baik, apa lagi? Ini adalah hasil-hasil inovasi fizikal yang kami ada. Sebab di Selangor pada masa itu, kami telah letakkan setiap sekolah yang nak join, nak masuk ASIS ini, jangan membuat pembangunan yang sekadar untuk pertandingan semata-mata. Kami nak biar fizikal itu kekal sampai bila-bila. Kekal diturun dapat generasi-generasi yang ada daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, masuk tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Biar dikekal. Sebab pertandingan ini sebagai platform saja. Jadi kita nak biar kekal. Dia tidak main untuk pertandingan semata-mata. Apalagi secara fantastik ialah ini antara perkara-perkara yang kami perjuangkan dalam ASIS. ASIS bukan sekadar pertandingan untuk meletakkan kami di podium, Johan dan sebagainya. Tapi ialah satu gerakan daripada bawah lagi, daripada dasar lagi untuk memastikan anak-anak di sekolah itu mendapat apa yang kami cita-citakan. Idam-idamkan apa? Anak-anak yang pada dekat dengan Al-Quran tadi, dekat dengan usaha dakwah tadi dan menjadi lebih baik. Sebagaimana Jom Jadi Baik ini, salah satu buah sekolah kami ada buat temanya Jom Jadi Baik. Apa? Tengok program-program yang dianjurkan. So ASIS ini bukan pertandingan surau semata-mata. Ia daripada satu sekolah itu kita terlibat dan komuniti itu sendiri pun terlibat juga. Apa lagi? Saya nak tunjukkan bahawa di sini bahawa kami bukan bercakap sekadar untuk ASIS semata-mata begitu saja. Kami telah merancang benda ini daripada asasnya, daripada bawah lagi. Daripada kami melihat apa yang berlaku sebenarnya di sekolah tersebut. Setiap sekolah ada isu masing-masing. Setiap sekolah ada kekangan masing-masing. So kami cari dan gali apa isu sebenarnya di sekolah itu. Contoh di sini adalah terdapat murid yang kurang berkemampuan, memerlukan bantuan. So bagaimana menggunakan ASIS sendiri untuk membantu pelajar itu. Ia bukan sekadar untuk mencantikkan surau. Ia bukan sekadar untuk hebatnya aktiviti-aktiviti. Kami nak selesaikan isu di sekolah. Jadi itulah bila kami tahu implikasinya, bila murid itu kurang, dia tak ada kelengkapan, mereka tak nak ke sekolah, segan sebagainya. So cadangannya apa? Cadangan inilah inovasi, program-program inovasi yang diadakan oleh sekolah-sekolah di seluruh negeri Selangor. Jadi inilah inovasinya. Setiap sekolah ada dia punya kelebihan masing-masing. Mereka ada kata ciri-ciri masing-masing. So antara yang satuan kasihnya, tujuan idea untuk mengadakan program satuan kasih, apa lagi barangan demi barangan dan sebagainya. So apa impaknya? Impak itu yang paling besar sekali. Soal impak itu murid dapat belajar dengan sempurna. Hasil daripada ASIS. Hasil daripada persis. Ia bukan sekadar dakwah untuk dekatkan dengan dakwah saya, tapi dia boleh membawa perubahan hidup, transform hidup pelajar itu sendiri daripada tak nak belajar kepada belajar. Baik, kita merentas begini. Baik, apa lagi? Ini hasilnya. Ini pada santunan kasih. Bagaimana murid-murid itu menerima bantuan setiap bulan pada penggiliran, pelajar-pelajar menerima bantuan. Ini perkara-perkara yang kita mahukan dalam program-program ASIS. Dan kita lihat, ini apa dia? Hasil daripada
tarik perhatian sekolah, kami nak tarik perhatian guru besar, pengetua, PPD supaya terlibat sama dengan kami. So kami di SPI sebagai untuk mengelola saja. Yang bekerja keras adalah JU, guru-guru pendidikan Islam di Selangor, PGB yang cari dana macam-macam, PPD, unit pendidikan Islam. Mereka bekerja keras untuk ini. Bukan untuk melihat hasil kejayaan di podium saja tahu, untuk melihat apa yang akan berlaku pada anak-anak Muslim kita ini. Apa yang berlaku pada anak-anak pelajar. Dia tak kira Muslim atau non-Muslim. Semua sekali dilibatkan sama. Dan inilah peranan JU kami di Negeri Selangor pada masa itu. Apa peranan dia? Kami telah meletakkan yang paling bawah, sebab SPI ada PPD, daripada JU negeri, ada PPD kan. So di PPD ada jurulatih utama daerah. Jurulatih utama daerah ada penyelaras surau atau penyelaras musola di sekolah. So apa peranan JU di sini? JU main peranan penting dalam memberi bimbingan kepada JU daerah. Kemudian mereka juga menziarah sekolah-sekolah, pergi sekolah, kita buat latihan mentoring di sekolah-sekolah, mereka beri adik-adik motivasi inovasi. Kadang-kadang cikgu pun di sekolah pun dia tak ada. Aku ni dapat macam-macam dah ni. Apa yang tak kena lagi ya? Oh, bila JU datang, dia ini kah, tak nampak memang tak nampak. Hari-hari duk tengok benda tu, tak nampak lah kan. Jadi orang yang datang sesekali ni nampak lah kan. So itu peranan JU, melihat bukan nak kritik semata-mata. JU nak membantu. Lepas tu, kongsi pengalaman. Sebab JU di kita lantik ini bukan sebarangan orang. Bukan kaleng-kaleng orang. Mereka ini adalah johan-johan kebangsaan. Kami beruntung kerana daripada 2013, 2014, kami dah ada guru-guru pendidikan Islam kita yang johan-johan kebangsaan. Jadi kami bawa mereka jadi JU untuk melatih pula rakan-rakan mereka di sekolah-sekolah yang baru nak up kan. So, kongsi pengalaman mereka dan juga jadi mentor kepada. So ini peranan JU, yang ini antara JJU, sebahagian JJU yang ada Selangor pada masa itu. Subhanallah, saya syukur sekali kerana saya mempunyai gandingan mantap dengan JJU dan juga PPD yang mantap. Subhanallah. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz Wan. Saya tertarik dengan ayat Ustaz yang mengatakan kita bukan mengadakan pertandingan ini semata-mata untuk hadiah itu sendiri, tapi kita juga ingin melahirkan para pelajar yang mementingkan pendekatan Al-Quran itu, mendekatkan diri mereka ke Al-Quran. Dan kita hendaklah impak itu diberi dalam masa jangka yang panjang kan. Dia berkekalan. Mungkin boleh diteruskan dengan generasi-generasi akan datang. Jadi terima kasih banyak Ustaz atas input-input yang sangat padat tapi sangat signifikan dalam masa yang sama. Baiklah. Okey, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Seterusnya saya tujukan soalan seterusnya ini untuk panel ketiga kita, iaitu Ustaz Ahmad Fauzi. Ustaz Ahmad Fauzi merupakan juga seorang pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri. Kan Ustaz? Baik Ustaz? Ya, betul. Seperti yang kita tahu, SMKA Miri telah dinobatkan sebagai juara pada peringkat kebangsaan ASIS pada tahun 2019. Jadi ini merupakan julung-julung kalinya negeri Sarawak digelar sebagai juara pada kategori sekolah menengah kan. Dan saya lihat ini merupakan satu pencapaian yang sangat hebat di mana kita boleh melihat proses pelaksanaan pengimarahan surau itu dilakukan dari segi pelbagai aspek, sebagai contoh aspek aktiviti, inovasinya, fizikal dan juga interaksi komuniti itu sendiri dan pelbagai lagi. Jadi sebagai Ustaz, sebagai pengetua, bagaimana Ustaz menggerakkan warga-warga sekolah ini sehingga bergelar menjadi juara peringkat kebangsaan? Erti kata lain, from zero to hero, macam yang disebut oleh Ustaz Zamri tadi kan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih moderator kita pada hari ini. Sahabat saya Ustaz Zamri Basir dari BPI KPM, sahabat saya Ustaz Wan dari Hisham dari JPN Selangor. Terima kasih kepada Bank Islam atas program yang cukup hebat pada petang ini. Alhamdulillah, untuk program-program yang sebelum ni pun saya pernah ikut juga. Tak sangka petang ini dijemput untuk menjadi ahli panel. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada BPI KPM kerana pada tahun 2019 SMK Agama Miri telah terpilih untuk menjuarai
ASIS peringkat kebangsaan. Itu pun kita tak sangka sebab seperti mana kata Ustaz Wan tadi, kita bina surau itu bukan bermatlamatkan untuk menang pertandingan. Menang itu sebagai satu rezeki dan tak sangka jugalah Bank Islam bagi hadiah yang cukup besar, 10K. Baik, untuk makluman, keunikan yang ada di SMK Agama Miri ini, kita ada 16 etnik. 16 etnik dari pelosok negeri Sarawak yang datang dengan pelbagai budaya dia, pelbagai geografi kerohanian yang berbeza, dan kalau kita nak bandingkan dengan Semenanjung itu, tahap mungkin yang saya maksudkan geografi kerohanian tu, mungkin kita kena pertingkatkan kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang mana aktiviti yang kita lakukan yang seperti mana dimaklumkan tadi, from zero to hero tu, kita bukan hero sangat. Cuma bila saya masuk ke situ pada tahun 2015, seperti mana kata Ustaz Wan tadi, kita melihat isu-isu, kita selesaikan dulu isu-isu. Isu yang menarik perhatian saya, yang pertama sekali bila saya masuk ke sekolah tersebut, ialah isu seorang pelajar yang keluarga mu'alaf datang merayu untuk masuk ke sekolah. Dengan keputusan dia, UPSR dia yang orang kata kalau ikut betul-betul tu memang tak dapat lah. Lebih banyak D dan ada yang gagal. Tapi bila dia kata kami ni keluarga mu'alaf, tak merayu nak masuk ke sini juga. Keluarga kami tak ada orang pandai baca Quran. Dia kata kalau saya mati nanti tak ada orang yang nak sembahyang saya. Sebab di kampung saya hanya kami saja satu keluarga. Jadi kita terima masuk pelajar tersebut dan masa itulah kita tengok isu tersebut satu persatu. Kita kaji balik pelajar-pelajar lain itu adakah ada masalah yang sama. Rupa-rupanya ramai. Alhamdulillah di sekolah kita ada ramai mu'alaf ataupun dari keluarga mu'alaf. Jadi di situlah kita mula untuk menjadikan surau itu tempat untuk mendidik khususnya pelajar-pelajar yang mu'alaf dari keluarga mu'alaf tadi. Sebab kalau kita tengok dalam silibus, kalau memang masuk mu'alaf masuk situ memang tak cukup dalam silibus dalam di kelas memang tak cukup. Kita kena ada extra silibus sendiri yang kita lakukan di surau. Jadi bermula dari situlah kita gerakkan surau ni sebagai pusat aktiviti dengan pelbagai. Jadi seperti mana Ustaz Zamri cakap tadi, bila nak tarik minat pelajar datang ke surau tu, apa yang perlu ada? Jadi alhamdulillah dari masa ke semasa kita tambah fasiliti-fasiliti yang ada di surau. Alhamdulillah masyarakat di Miri Sarawak ni cukup membantu. Banyak program infak yang masuk. Pertamanya bila kita peringkat awal tu, kita tengok sumbangan-sumbangan orang bagi tukar lantai surau. Surau kita besar, kapasiti dia boleh 1,000 lebih dengan orang sumbang aircon dan sebagainya. Sebab orang nampak apa yang dilakukan oleh sekolah terhadap anak-anak mereka, terhadap anak-anak jiran mereka di surau. Jadi sumbangan banyak masuk melalui percakapan lisan orang surau ni aktif buat itu buat ini. Jadi mudah untuk kita mohon bantuan daripada masyarakat. Dan alhamdulillah kita gerakkan warga sekolah semuanya untuk menjadikan surau itu sebagai pusat aktiviti. Dan alhamdulillah kita lihat dengan menjadikan surau ini sebagai tempat untuk melakukan aktiviti, bukan hanya sekadar solat 5 waktu saja. Kita didik pelajar dengan kuliah-kuliahnya. Dan alhamdulillah di sekolah kita ada satu jadual khas pengurusan masa kita namakan 24 jam di SMK Agama Miri. Bermula dengan bacaan tarhim pagi-pagi itu. Kadang-kadang kita lihat di surau-surau di kampung pun jarang dah sekarang ni orang amalkan budaya bacaan tarhim. Jadi kita mulakan di surau sekolah dan alhamdulillah sekarang pun dah tersebar luar. Bila pelajar-pelajar ni keluar daripada sekolah, mereka teruskan budaya tersebut di kampung-kampung mereka dengan solat subuh berjamaah wajib. Kemudian solat-solat duha, sembahyang zuhur berjamaah. Semua solat 5 waktu itu kita adakan secara berjamaah di dalam surau sekolah. Alhamdulillah. Jadi bila masyarakat melihat macam mana kita nak bagi tahu kepada masyarakat, sekolah saya kita menggunakan kita paparkan dalam Facebook dan sebagainya. Dari situ orang melihat aktiviti-aktiviti yang ada di sekolah. Jadi
contohnya kalau kita dapat infak apa-apa yang orang bagi kepada surau, kita highlightkan dalam Facebook, jadi orang lain pun akan hubungi sekolah. Oh, nampak ada infak itu, infak ini, program wakaf itu, wakaf ini, boleh tak kami nak bagi? Sebab mereka melihat, mereka follow Facebook sekolah, jadi di situ mudah. Seperti mana Ustaz Zamri cakap tadi, kita ada QR code sumbangan bila orang datang sembahyang, sebab sekolah kita, surau sekolah kita melaksanakan solat Jumaat di sekolah. Jadi orang luar, jiran-jiran persekitaran tu masuk. Jadi di situ mereka lihat ada sumbangan. Setengah tu bila dia scan, dia tak sumbang di situ. Dia tulis notaris tu, boleh tak saya nak sumbang ini, barang saya nak bagi. Okey, ahlan wa sahlan. Jadi banyak sumbangan yang kita terima daripada masyarakat luar. Alhamdulillah, saya nak ceritakan satu contoh. Bagaimana kita masa mula-mula saya masuk itu nak menyelesaikan masalah penyuraian pelajar di padang bola. Kita menggunakan surau sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah pelajar yang main bola bersukan di padang tu kadang-kadang sampai terlajak. Saya memperkenalkan alhamdulillah bacaan Hizib Bahar. Maksudnya sebelum masuk waktu maghrib, kita maghrib di Birini awal, dalam 6.30 tu dah masuk maghrib. Jadi kita wajibkan semua pelajar wajib berada di surau pukul 6. Kita akan mulakan dengan bacaan hizib. Jadi bila nak mulakan sesuatu perubahan itu, saya terpaksa turun dengan ketua warden seminggu betul-betul tu memang kita tunggu, kita aim siapa yang lambat. Jadi kita hukumlah. Jadi dalam masa seminggu, 2 minggu, masalah untuk menyuraikan pelajar di padang itu dengan penyelesaian yang kita buat di dalam surau itu selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pelajar belajar menepati masa. Jadi dalam jadual harian 24 jam di SMK Agama Miri itu ada pukul 6 mesti bacaan Hizib Bahar. Pukul 6.30 solat maghrib. Lepas maghrib ada bacaan tadarus Al-Quran 4 muka surat wajib, ada halaqah Al-Quran dan seterusnya. Jadi budaya-budaya tersebut semua kita mulakan di surau. Begitu juga dengan budaya kebersihan. Budaya kebersihan di sekolah, alhamdulillah kita telah mengamalkan sekolah tanpa tong sampah. Dalam kelas ni tak ada tong sampah. Di mana budak buang sampah? Kena masuk dalam bukit, nanti ada tempat khas. Jadi di sana dibuang. Jadi kita mula di surau dulu. Di surau tidak ada tong sampah. Jumpa sampah satu, semua pelajar akan dihukum. Hukum dia hukuman yang based on surau. Dia kena bersih surau ke, dia kena cuci tandas surau ke. Jadi alhamdulillah bila kita amalkan dah jadi budaya, alhamdulillah kesannya cukup besar. Sebab itulah dia boleh sambung panjang sampai ke kelas-kelas. Dan alhamdulillah kita juga mengadakan program kubur angkat. Sebelah sekolah kita ada kubur. Jadi sebulan sekali kita bergilir pelajar-pelajar ni dibawa pergi ke kubur-kubur untuk dibersihkan. Begitu juga setiap kali bulan Ramadan, kita bawa pelajar-pelajar kita pergi ke kampung-kampung untuk menghidupkan Ramadan di surau-surau, di kampung-kampung. Dan alhamdulillah dalam masa musim PDPR ni, kita minta laporan daripada ibu bapa untuk hantar gambar anak-anak mereka menjadi imam ataupun menjadi imam di surau kampung mereka untuk kita bagi sijil kepada anak-anak mereka. Itulah yang kita nampak kemenjadian anak-anak kita, dan kita dapat feedback daripada ketua-ketua kampung bahawa anak-anak daripada SMK Agama Miri ini bila balik bercuti, mereka dapat menghidupkan surau-surau mereka di kampung. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya kongsikan, dan alhamdulillah semoga Allah memberkati usaha kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Hebat inisiatif yang telah dimulakan dan sambutan dari masyarakat Miri, perkongsian kes-kes sebenar di sana yang sangat unik yang dimulakan dari surau. Tahniah Ustaz. Sekarang ni kita akan saksikan video yang disediakan. Dengan surah yang selesa ini, dapatlah murid-murid kami yang cikgu-cikgu beribadat dengan lebih selesa lah. Program-program yang
berkenaan dengan keagamaan dapat dijalankan dengan baik dan lebih teratur. Baik, demikian merupakan sedikit perkembangan terkini tentang dua buah surau yang telah mendapat sumbangan daripada orang ramai melalui Sadaqah House. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Bank Islam bukan sahaja terlibat secara umum dalam mengimarahkan surau-surau di sekolah, tapi mereka juga melalui Sadaqah House dan juga berkolaborasi bersama Pertubuhan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia iaitu PEDIS mengumpul dan menyalurkan saluran dana-dana itu kepada pihak sekolah-sekolah yang memerlukan bagi membina ataupun membaik pulih surau-surau di tempat mereka. Ada setengah pihak sekolah yang tidak mampu untuk ataupun mengalami kekurangan untuk membina surau yang lebih kondusif dan selesa. Jadi dengan adanya saluran ini, kita dapat membantu bagi pihak-pihak yang memerlukan. Baiklah, seterusnya saya paskan kepada Hanan untuk soalan seterusnya. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita dengan soalan keempat kepada Ustaz Ahmad Fauzi Yaakob. Ustaz, dalam bidang pendidikan di sekolah, antara perkara yang utama yang menjadi matlamat ialah melahirkan murid yang ada kemenjadian. Bagaimana Ustaz melihat pengimarahan Surau Imarah KPM Bank Islam serta sumbangan daripada Sedekah House ini menjadi pemacu kemenjadian murid-murid? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas soalan tersebut. Alhamdulillah kita melihat kalau di surau tu kita ada slogan di sini semuanya bermula. Maksudnya kalau seperti mana Ustaz Zamri cakap itu, kita nak mewujudkan suasana surau yang semua budak-budak suka. Dengan bantuan ataupun hadiah yang kita dapat daripada Bank Islam tempoh hari, kita telah menaik taraf tandas surau kita, kita telah menaik taraf pusat sumber di surau kita, dan alhamdulillah. Jadi bila ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan keceriaan dan sebagainya, dia akan menarik minat pelajar-pelajar untuk datang ke surau. Begitu juga kita dapat sumbangan daripada masyarakat untuk mewujudkan satu pusat pelupusan Al-Quran yang kita buka kepada masyarakat umum. Jadi di sini ada hubungan di mana kita telah melantik pelajar-pelajar untuk menganggotai jawatan kuasa tersebut. Jadi bila ada datang saja Al-Quran untuk dilupuskan daripada luar, mereka semua ni akan dihandle oleh pelajar. Jadi kita didik pelajar tentang cara pelupusan macam mana. Juga kalau di dalam surau tersebut, kita juga jadi pusat menghafal Al-Quran di bawah PIBG. Kita ada kelas menghafal Al-Quran juga di bawah PIBG. Sebab kita bukan sekolah sekolah temua. Jadi kita wujudkan sendiri. Jadi sekarang ni kita lihat pelajar-pelajar yang hasil kita lahirkan di surau tersebut, di mana di dalam surau kita juga ada smart TV untuk kelas dan untuk dijadikan kelas belajar dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar di sini kita nampak bila dia keluar habis persekolahan, memang kita nampak, kita pergi menjelajah ke kampung-kampung, kita lihat perubahan yang berlaku di surau-surau di kampung
di kampung-kampung yang kita pergi tengok, kita pergi bagi sumbangan, di mana bila kita tengok ada pelajar daripada sekolah kita yang balik ke situ yang menguruskan surau-surau di kampung-kampung mereka. Jadi ini kita lihat satu kejadian yang cukup baiklah, sebab mungkin suasana kita di Sarawak ni mungkin sedikit berbeza dengan di Semenanjung. Jadi di sinilah bermulanya. Mungkin kalau kita lihat generasi-generasi seperti mana yang saya cakap tadi, generasi mu'allaf tadi, mungkin generasi yang pertama, yang kedua, yang baru mengenal Islam, kita nampak mereka ni lebih aktif bila balik ke kampung-kampung, mereka menghidupkan surau. Asasnya mereka dapat di sekolah tadi. Asas yang kita bina di sekolah telah dibawa budaya tersebut keluar. Begitu juga surau kita ni mendapat penerapan tandas terbersih anjuran Majlis Bandaraya Miri dah beberapa tahun, dan juga sekolah kita juga mendapat penerapan ataupun pernah menang di peringkat kebangsaan tandas. Semuanya bermula daripada tandas surau. Kemudian kita sebar ke tandas di asrama, di kelas, dan kita lihat pelajar-pelajar yang dididik menjaga kebersihan ini, bila kita tengok di luar, di kampung-kampung mereka juga telah terasas budaya bersih surau, budaya bersih tandas. Kita lihat, yang tu yang kita nak, budaya tersebut dah melekat dalam jiwa mereka, budaya menghidupkan surau dengan halaqah Al-Quran. Mereka balik, mereka boleh jadi imam di kampung, boleh jadi bilal di kampung, walaupun mereka ada kerja besar dan sebagainya, tetapi mereka mampu menjadi imam di dalam kampung. Yang tu yang kita dapat feedback daripada masyarakat kampung. Ini pelajar daripada SMK Agama Miri. Kita juga dapat feedback daripada YB setempat di luar Miri, beritahu kata ini anak didik SMK Agama Miri yang menghidupkan surau-surau di kampung. Iaitu kita rasa berbanggalah dengan pelajar-pelajar kita. Begitu juga kalau kita tengok musim PDPR sekarang ni, memang tak ada pelajar. Surau mungkin orang kata tak hidup. Tapi alhamdulillah, jaga kita di sekolah tu, dia dapat azan 5 waktu di surau kita. Yang tu kita rasa bangga. Kita lihat bukan hanya budaya tersebut berada lekat dalam jiwa pelajar, malah terpalit juga dengan jaga, dengan cleaner sekolah yang datang berjamaah di musim PDPR ni. Kita tengok surau suram, tak ada orang kan mungkin. Tapi azan 5 waktu tu jalan. Bila tanya siapa azan, jaga azan. Ada siapa datang sembahyang, cleaner, ada beberapa orang yang datang menghidupkan surau. Sebab apa mereka tertarik dengan surau? Sebab surau bersih, surau kemas. Mereka nak berehat pun boleh berehat di surau. Itu kita nampak kemenjadian itu bukan hanya untuk pelajar, malah untuk masyarakat sekitar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya setuju dengan apa yang Ustaz cakap, di mana surrounding tu sangat penting. Jadi bila surrounding tu penting, jadi apa yang kita nak buat, aktiviti apa segala yang kita nak lakukan, insya-Allah dapat lakukan dengan baik. Dan bukan Ustaz saja, saya pun bangga jika sesebuah surau di sekolah itu, jika tiada murid ataupun komuniti sekolah yang lain berada, tapi masih dapat digerakkan, di mana boleh azan 5 waktu dan solat berjemaah bersama-sama. Jadi ia merupakan satu opportunity yang kita susah nak dapat. Terima kasih banyak Ustaz kerana berkongsikan pengalaman cerita itu kepada kami, insyaAllah. Seterusnya saya beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu kepada Ustaz Wan Zayu Hisham. Baik Ustaz. Jadi apabila program ASIS ini telah diinovasikan kepada Persis, di mana surau-surau dan juga musallah ini akan diberikan taraf dan juga bintang kan, seperti yang Ustaz cakap tadi. Jadi apa harapan Ustaz untuk sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini, khususnya di Selangor dan di seluruh Malaysia amnya, dan juga adakah bantuan daripada sedekah-sedekah ini dapat memberikan manfaat kepada aktiviti-aktiviti sebegini? InsyaAllah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Azli. Alhamdulillah, sebagaimana yang diceritakan oleh Tuan Pengetua tadi, betapa banyak yang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh SMK Miri, Agama Miri. Dan begitu juga sekolah-sekolah lain yang pastinya keperluan surau itu sendiri atau musola di sekolah itu sekali banyak sekali. Baik. Okey, boleh naikkan slide saya. Baik, saya ingin berkongsikan satu benda dengan tuan-tuan.
Wa imma nama asis ke, persis ke, dia mungkin adunannya berbeza. Mungkin asis ini sebahagian sebilangan sekolah mungkin dapat penganugerahan tersebut. Dan bila diwujudkan persis oleh kementerian, menjadikan sekolah itu diberi bintang, 5 bintang ke 4 bintang. Jadi sekolah-sekolah yang terbaik, 18 sekolah contohnya dapat 5 bintang. Dan lepas itu membuka ruang kepada lebih ramai lagi, lebih banyak lagi sekolah-sekolah untuk dapat achieve bintang tersebut. Tak kisahlah di negeri itu dapat berapa orang, dapat seberapa sekolah bintang dapat. Tapi dia 4 bintang, 4 bintang, 5 bintang, 5 bintang. Jadi dia menaikkan semangat sekolah sendiri, organisasi itu sendiri untuk mencipta bukan sahaja nama di negeri, malah di kebangsaan. Baik, begini. Tak kisah sebenarnya asis ke persis ke, yang penting adalah matlamat kita, kewujudan surau itu di sekolah bukan sekadar bangunan fizikal semata-mata. Di sebalik surau itu, di sebalik musola itu, ada banyak perkara yang boleh kita lihat. Baik, contohnya begini. Apa yang berlaku di Selangor seluruh ini kami bawa pada 2014, 15, 16, 17, 18 dan 19 dahulu dengan nama dulu ASIS, kemudian tukar pada Persis. Surau itu, saya ingat lagi kata-kata daripada kami punya ketua unit, Ustaz Sofan Anwar, mengatakan bahawa jadikan surau itu, musola itu sebagai one-stop center di sekolah itu. Bukan sekadar untuk solat berjemaah semata-mata, tetapi banyak aktiviti dilaksanakan di situ dan banyak perkara boleh dilakukan di surau itu, dilaksanakan di surau itu. Jadi antara perkara penting yang kita lihat di surau itu adalah, di musola sekolah itu juga adalah, dia jadi satu pusat ilmu. Pusat ilmu. Jadi di situlah PDP berlaku semasa itulah, sekarang ni ada musim pandemik. PDP berlaku di situ, murid-murid nak berulang kaji di situ. Kebanyakan surau-surau yang di Selangor yang masuk pertandingan, yang menjohan daerah negeri, surau mereka pun cantik dan tak ada tempat rehat untuk anak-anak di situ. Bila murid sekolah petang, nak pergi ke sekolah datang awal, kata dia pergi ke surau dulu. Rehat di surau. Surau pun ada sediakan air, jenama air penapis sebagai boleh minum di surau. Lepas tu ada juga sebagai ruang-ruang untuk mereka belajar dengan sempurna. Dia jadi pusat ilmu. Yang kedua pula menjadi pusat budaya untuk membentuk budaya sekolah itu lebih baik. Kita ada di sini sekolah Selangor yang ada 3 kaum yang besar. Tetapi antara ketiga kaum itu sama-sama mengusahakan surau tersebut. Dan mereka juga walaupun Muslim sama-sama memastikan surau itu berangan bersih. Dan jadi budaya itu, budaya yang jadi budaya yang positif itu berkembang daripada surau, jadi keseluruhan warga sekolah itu terbentuk dengan budaya saling bantu-bantu, tolong-menolong sesama mereka. Dan dia juga jadi pusat aktiviti. Surau ini jadi pusat aktiviti untuk capai 5 bintang. So aktiviti kita pun kena 5 bintang lah. Dia tak boleh bangun pagi besok dah jadi 5 bintang. Tidak. Dia bermula pada 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Dia makan tahun. Ada surat itu sampai 5 tahun prosesnya. Ada surat itu sampai 3 tahun prosesnya. Tengok kecepatan itu berdasarkan usaha yang dilakukan oleh PGB, PBD dan juga guru pendidikan Islam atau panitia pendidikan Islam dan guru-guru lain di sekolah tersebut. Dan juga surau itu jadi pusat rujukan. Apa-apa buku-buku ada diletakkan perpustakaan. Di dalam surau pun ada perpustakaan. Hebat. Dan banyak-banyak buku dibeli oleh jawatan kuasa daripada disumbangkan oleh komuniti. Jadi dijadikan pusat ilmu tak satu, pusat rujukan, nak rujuk pergi ke surau ataupun musola. Bukan sekadar untuk pergi semayang, untuk lepak begitu saja. Kemudian jadikan surau itu juga sebagai khidmat batu. Macam program tadi kan, Satu Nak Kasih, program gerobok, kan banyak program dilakukan. So surau itu anak-anak pergi ke surau tersebut juga untuk dapat bantuan, dapat makanan percuma, dapat duit belanja, ada sini. Jadi murid-murid berkeperluan itu juga dapat mengunjungi surau itu selain daripada mereka solat, mula-mula dapat bantuan dulu. Lama-lama hati mereka tersentuhlah dengan surau. Lepas tu mereka pun daripada tak semayang, contohnya kalau murid tak semayang, dia semayang. Dia pandai semayang 1 waktu, kedua waktu, 3 waktu. Jadi lama-lama mereka mula semayang fardu saja. Kemudian mereka nak semayang duha lah, tengok kawan-kawan semayang duha nampaknya. Terbentuklah situ. Jadi maknanya nak menyentuh hati anak-anak ni, dia makan masa dan juga bagaimana strategi yang kita nak membentuk seseorang anak-anak itu, seorang pelajar itu. Jadi dengan program-program aktiviti dalam Persis ke ASIS ke menjadikan
ia sebuah lokasi yang terbaik untuk anak-anak. Dan kemudian bila surau-surau itu cantik, jadi lokasi terapi untuk anak-anak. Rasa stres lah kat sekolah ni, belajar ke macam mana, belajar pening, duk guna otak kiri aja kan. So macam mana otak kanan nak guna balik? Pergi surau, tengok air terjun, tengok taman, tengok bangunan pula dalam pula cantik dengan keadaannya. Jadi tenanglah sikit. Suasana belajar kat surau. Dan juga surau juga jadi komuniti. Orang-orang yang di sekeliling juga mengusahakan, jadi membantu surau, dan mereka pun datang ke surau itu juga membantu dan menyediakan pelbagai kemudahan untuk sekolah. Baik, kita lihat di sini juga. Sebagai contoh lah kan, sebab bukti yang saya boleh kira. Ini contoh tadi saya contohkan bahawa kenapa perlu persis ke asis ke. Kita nak benda-benda ni ada di surau. Kalau ada benda-benda ni kat surau sekolah tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah, budaya terbentuk dalam sekolah itu cukup harmonis sekali. Iklim dini akan berkembang segar sekali insya-Allah. Dan juga apa berlaku di surau. Kalau katakan surau macam di Eropah dia. Kalaulah kalau surau macam ni, rasa macam seronok tak surau macam ni. Pastikan duduk macam duduk taman, macam di taman. Macam mana sekolah boleh menyediakan begini ruang untuk pelajar-pelajarnya. Jadi rasa untung sekali murid-murid yang dapat peluang belajar di sekolah yang ada kawasan ataupun panorama yang cantik begini dan keadaan begini, contohnya lah. So benda-benda ini adalah bangunan kekal sampai sekarang insya-Allah. So perkara ini perlu lihat. Jadi kita ada sekarang ni bantuan-bantuan daripada Sedekah Haus juga Bank Islam. Bertuah bersyukur kerana wujudnya Sedekah Haus ini. Dan pastinya usaha yang didokong oleh Sedekah Haus ini adalah sokong usaha dakwah di sekolah daripada Kementerian BPI sendiri. Yang kedua, menyuntik semangat warga sekolah untuk terus menjadikan iklim dini itu, dakwah di sekolah itu berkembang. Kemudian ketiganya, tingkat kewangan daripada Sedekah Haus itu juga menjadikan impian menjadi realiti. Membina bangunan ini atau membaiki ini, atap bocor ke sebagainya, semua akan dibina. Jadi, apa nak buat lepas ni? Jadi, takkan nak biarkan Sedekah Haus dulu itu bagi seorang-seorang. Walaupun, ini Bank Islam dah kaya ni, Bank Islam dah banyak. Tidak. Inilah peluang kita berinfak, berwakaf. Jadi gunakan platform website yang ada di Sedekah Haus ini juga sebagai satu kaedah kita untuk menyalurkan rezeki kita tu kepada anak-anak pelajar di sekolah. So bantulah. Masuklah, kliklah Sedekah Haus sekarang ni. Donate lah kat situ. Butang tu ada kat situ. Tekan je. Tak payah nak pergi bank dah. Kat situ aja. Jadi yang penting adalah inilah laman web dia. Masuk ke laman web ini dan jadikan dah anak-anak di pelajar tu lebih ramai lagi surau-surau musola dapat menerima bantuan, dapat menerima nikmat apa dari segi rezeki-rezeki yang tuan-tuan ini, dan pahala pun berganda dan pahala mengalir pada diri tuan-tuan sendiri, bukan untuk orang lain insya-Allah. Dan moga-moga dan harap-harap sekolah-sekolah bersemangatlah untuk menjadikan surau dan musola sebagai one stop center dan menjadikan dia lokasi yang terbaik, tercantik sekali di kawasan sekolah anda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ustaz Wan Zahir Hisham. Ustaz berkongsi tadi tentang One Stop Center, Pusat Budaya, Community Center dan pengiktirafan bintang untuk sekolah-sekolah di Selangor. Alhamdulillah kami dari Sedekah Haus turut dapat membantu program tersebut. Kita kembali mendapatkan pandangan Ustaz Muhammad Zamri bin Basir. Ustaz Zamri menyentuh yang disalurkan melalui Sedekah Haus. Bagaimana sumbangan ini dapat membantu pihak kementerian serta sekolah, dan apakah harapan pihak kementerian terhadap para penderma melalui Sedekah Haus ini? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ummu Hanan di atas soalannya. Bagaimana Sedekah Haus sumbang ini bagi membantu pihak kementerian serta sekolah. Pertama-tamanya kita syukur kepada Allah SWT di atas bantuan Bank Islam Malaysia Berhad di bawah Sedekah Haus. Terima kasih banyak-banyak Bank Islam. Terima kasih yang tidak terhingga. Ya, kalau tuan-tuan yang berada di luar sana yang belum tahu apa dia Sedekah Haus, bagi mereka yang mempunyai akaun di Bank Islam dan apatah lagi ada aplikasi Bank Islam Go, pergilah, bukalah, lihatlah di dalam page itu ada Sedekah Haus ataupun ada berkaitan bagaimana tuan-tuan nak memberikan sedekah. Bukan saja Sedekah Haus,
tapi banyak dia tu dalam ada masjid, ada orang anak-anak yatim, ada NGO, dan dalam Sedekah Haus pun ada pelbagai yang di bawahnya ada PEKDIS, Pertubuhan Kegiatan Islam Sekolah-Sekolah Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, tentu sekali bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia amat berbesar hati atas apa yang dianjurkan oleh Bank Islam dalam program Sedekah Haus bagi membantu surau-surau yang dhaif. Tadi telah ditunjukkan 2 surau tuan-tuan. Kebetulan saya sendiri pun pergi untuk membuat verifikasi yang pertama di SK Pinasuk Sabah di bawah kaki gunung Kota Kinabalu. Ya, di bawah kaki gunung Kota Kinabalu yang apabila kita pergi membuat verifikasi ketika itu, pelajarnya ada 200 lebih, kesemuanya hampir keseluruhannya Muslim, hanya 5 orang saja non-Muslim. Dan apabila kita tengok suraunya melelehkan air mata tuan-tuan. Ya. Yang guru besarnya yang cakap tadi, yang guru besarnya ataupun yang pentadbirnya yang nakkan surau itu menjadi satu kenyataan sebagai wadah perjuangan anak-anak di situ. Ya, yang kurang mendapatkan sumbang atau mendapat kurangan didikan agama, tapi surau dimainkan peranan oleh guru-guru pendidikan Islam, pejabat-pejabat pendidikan daerah sebagai satu tempat wadah perjuangan anak-anak. Tapi apakah daya surau yang kecil daripada 200 lebih hanya boleh memuatkan 11 ke 12 orang. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ini penjarakan sosial 1.5 meter. Mungkin dalam 6 atau 7 orang saja boleh dimuatkan dalam surau. Alhamdulillah, Bank Islam di bawah Sedekah Haus telah dapat membantu, dan insya-Allah tuan-tuan, kita dalam proses DPSK Pinasuk itu untuk tapak baru dijadikan sebuah surau dan telah diluluskan 50K oleh Bank Islam dari bawah Sedekah Haus ini untuk pembinaan baharu di sekolah tersebut. Dan yang kedua, SK Sungai Buruh di Terengganu, tempat penempatan orang asli. Kami pergi dan saya salah seorangnya pergi di sekolah tersebut. Ya, di sekolah tersebut anak-anak orang asli, surau itulah digunakan untuk solat dan juga buat perkara-perkara berkaitan dengan ibadah. Balik di rumah tak ada dah. Ya. Tapi dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan surau yang tingkapnya ada tingkapnya yang ada yang daunnya tak ada lagi dah. Kemudian di tempat wuduknya yang cukup dhaif dan tanpa bantuan tu, dan alhamdulillah apabila kita buat verifikasi dan kita laporkan kepada Bank Islam di bawah Sedekah Haus, alhamdulillah tuan-tuan tengok tadi dalam proses menaik taraf surau sekolah Sungai Buruh, tempat anak-anak orang asli kita yang menimba ilmu agama dapat menunaikan solat sebelum balik ke rumah mereka. Ya, saya pergi ke kawasan tersebut dan alhamdulillah kedua-dua ini memang memerlukan. Terima kasih banyak-banyak kepada Bank Islam. Oleh kerana itu, bagi pihak PEKDIS Pusat yang mewakili 16 cawangan di negeri ini, ya, hampir 10 buah ribu sekolah di seluruh Malaysia, amat berbesar hati dan juga mungkinkan perlukan bantuan daripada orang-orang di luar sana. Tak kira siapa-siapa yang berada di luar sana bagi menyumbangkan, menyalurkan sumbangan anda ke Sedekah Haus bagi membantu anak-anak yang berada di surau, di sekolah pendalaman. Kita pergi di sebuah negeri Terengganu. Sekali tengok tuan-tuan, sekolah tepi jalan, sekali tengok kalau letak letak batang pisang seolah kuil. Tapi itulah surau. Ya, yang perlukan bantuan. Ini pun telah kita buat verifikasi dan kita telah hantar ke Bank Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan di luar sana menderma, menyumbang untuk anak-anak kita, selagi anak-anak kita gunakan, pahala itu tetap mengalir. Ya. Sedekah bukan menyebabkan kita miskin. Sedekah bukan menyebabkan kita papua. Sedekah bukan menyebabkan kita berasa kekurangan, tidak. Malah sedekah menyuburkan apa yang ada pada diri kita. Kita sedekah mungkin kita sihat. Kita sedekah mungkin kita dapat kehidupan yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kita sedekah mungkin kehidupan kita lebih tenang. Ya, mungkin kita bersedekah walaupun RM1. Kadang-kadang dalam kita di surau ataupun kita pergi surau mana-mana, tabung lalu, ya Azlin, tabung tu dia nakkan duit, bukan nak senyum. Betul, senyum sedekah. Tabung lalu senyum, kan? Bukan nak senyuman, dia nak duit. Masukkan duit dalam tabung tersebut. Jangan senyum. Betul, senyum sedekah, tak salah. Senyum adalah sedekah. Tetapi kita perlukan kewangan membantu anak-anak kita yang berada di seluruh negara. Ya, banyak surau-surau di sekolah yang perlukan bantuan. Bukan itu saja, ya Azlin. Saya juga nak merakamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bank Islam Malaysia Berhad dalam program Persis kita, dalam program ASIS dahulu daripada tahun 2013 dengan hanya 23,000 sumbangan Bank Islam sehingga 2019 menjangkau 235,000 sumbangan Bank Islam untuk pemenang-pemenang sekolah-sekolah yang menang peringkat ASIS.
Apatah lagi persis ini, ya, kita tarafkan nanti 1 bintang sampai 4 bintang. Bukan bintang itu menyaksikan sekolah itu hebat, tetapi surau itu sebagai satu amanah, sebagai satu one stop center. Disebut oleh pengutur, disebut oleh Ustaz Wan Zayu tadi, surau adalah segala-galanya. Wa imma sekali, kalau Azli nak tahu, saya pun di antara 2 tahun saya pegang ASIS, kita pergi ke sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Anak-anak yang bukan Islam, guru-guru yang non-Muslim pun sama. Termasuknya SMK Puchong. SMK Puchong kita pergi, ada sepasang suami isteri yang orang asli, bukan Islam, bertudung. Yang perempuannya, isterinya, yang suaminya pakai suami yang Islam, rupanya dia belum Islam, tetapi surau tersebut, sekolah tersebut dia yang jaga. Dia bersihkan dengan hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Saya tanya secara ni, kita tanya, kenapa nak bersihkan surau ni? Dia kata dia rasa tenang apabila berada di surau. Bayangkan, itu orang bukan Islam, apatah lagi kita orang Islam. Jadi di luar sana, semua sekali sahabat-sahabat PAKDIS, ahli-ahli PAKDIS seluruh Malaysia, lebih kurang 45k ahli-ahli PAKDIS, dan juga di luar sana yang akses kepada Go Bank Islam, yang ada aplikasi Bank Islam, bukalah Pay, bukalah Sedekah Haus, sumbanglah walaupun RM1 satu hari, paling sikit RM1. Ya, saya nak sebut seorang sahabat saya yang hebat dalam bersedekah, Yazlin, saya nak, ada masa sikit ya. Sahabat saya dia suka bersedekah sebab dia seorang yang berjaya. Saya bawa banyak cerita ni di mana-mana. Ya, saya bawa cerita dalam tazkir, dalam kuliah-kuliah saya di surau-surau ataupun ceramah-ceramah saya disebut. Sahabat saya yang cukup berjaya, yang cukup hebat, dia bersedekah apabila buka walletnya, dia akan ambil note yang paling besar. Ini confirm Azlin besok pagi bawa dalam beg duit semua RM1 saja. Sebab nak buka tak ada duit besar dah RM1 je kan. Ya, orang tak sanggup. Ada orang tak sanggup, tapi inilah keyakinan bahawa sedekah bukan bawa kemiskinan. Sedekah bukan bawa kepapaan. Sedekah itu lebih hebat, ya, sebab sehingga kan dalam ayat Al-Quran pun kata apabila diminta oleh Allah SWT nak bangun, sebab apa? Nak bersedekah. Orang yang telah mati nak bangun semula, hidup semula untuk bersedekah. Apatah lagi kita yang hidup. Ya, jadi insya-Allah dengan sedekah tuan-tuan, surau-surau di sekolah di seluruh Malaysia dapat kita bangunkan, dapat pelajar-pelajar imarahkan, dapat tabir-tabir gunakan dengan sebaiknya. Begitu juga dengan Bank Islam, di antara platform penyampai atau penghubung dalam sedekah ini, dan insya-Allah besar jasa dan pahala tuan-tuan dan puan-puan di Bank Islam, apatah lagi di seluruh bagi penerima penyumbang. Itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih di atas jemputan berkaitan dengan program Wacana Selasa berkaitan dengan surau ini. Terima kasih Hazli. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian tersebut. Saya yang dengar ni pun rasa terharu bila mana kita dapat memberikan sesuatu yang boleh digunakan oleh orang ramai kan. Itu merupakan satu peluang yang kita susah nak dapat. Jadi pasal sedekah pun sama. Kadang-kadang kita fikir sedekah akan mengurangkan atau aset atau harta kita kan. Padahal dia sebenarnya mendatangkan lebih lagi rezeki pada kita, insya-Allah akan datang dalam pelbagai bentuk. Okay, baiklah. Terima kasih. Jadi demikian itu sudah kita punya perbincangan pada petang ini, iaitu berkenaan peranan surau sekolah-sekolah itu dalam membina ummah. Kami daripada pihak Kewangan Sosial Bank Islam Malaysia Berhad mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel-panel yang telah berkongsikan segala pengalaman dan juga ulasan-ulasan, input-input yang sangat berguna yang mungkin antara kita tak pernah tahu sebelum ni kan. Jadi terima kasih banyak-banyak dan juga kerana sudi memenuhi undangan kami pada petang ini. Terima kasih. InsyaAllah. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada penonton-penonton yang meluangkan masa bersama kami pada petang ini dalam sesi Wacana Selasa. Sebagai menyokong usaha murni ini, anda juga boleh menyalurkan sumbangan di laman web Sedekah Haus, iaitu di www.sedekahhaus.com.my, supaya lebih ramai pihak-pihak yang dapat yang memerlukan dapat dikongsikan segala sumbangan itu. Sehingga kita bertemu lagi di sesi wacana yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik, dan sehingga itu stay home dan stay safe, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.